Dalam masa terdekat, sekumpulan meteorit terhempas ke atas seorang warga Australia dan melepaskan virus yang sangat menular yang mengubah manusia menjadi zombie. Ia merebak dengan cepat kerana ia bergerak di udara, namun orang yang mempunyai jenis darah A hanya boleh dijangkiti dengan gigitan. Tidak lama kemudian orang di seluruh tempat dijangkiti dan membunuh satu sama lain dengan cara yang biadab. Beberapa saintis bekerjasama dengan tentera untuk membangunkan penawar dengan bereksperimen ke atas mangsa yang terselamat. Salah seorang subjek mereka ialah Brock, yang telah berjaya melarikan diri dari makmal dan telah menjadi hibrid dengan keupayaan untuk mengawal zombie secara telepati. Kemudian di tengah-tengah hutan, adik-beradik Maxie dan Grace mendapati Brock menyerang sekumpulan askar dan cuba menghalangnya, tetapi Brock bertindak balas dengan menggigit Grace di leher. Barry segera menariknya ke belakang dan menyerahkan botol darah kepadanya. Sebaik sahaja dia meminumnya, dia menjadi tenang. Grace masih tidak mempercayai mereka dan melepaskan anak panah, tetapi Barry menangkapnya dengan tangannya. Selepas memanggil mereka raksasa, Grace dan Maxie pergi. Sementara itu Reese bangun di pangkalannya dan menjalani rutin hariannya. Selepas bersenam pagi, dia mengambil ubat antivirus dan memakai pakaian seragam tentera dan senjata. Sebaik sahaja dia keluar, dia diserang oleh zombie, jadi dia melepaskan tembakan untuk menembak mereka. Tidak lama kemudian gerombolan mengelilingi pagar, tetapi Reese tidak mengendahkan mereka semasa dia memeriksa zombie yang disambungkan ke jentera di pangkalannya. Dengan memberi mereka daging, dia memastikan zombie bergerak dan bernafas bahan api, yang seterusnya menguatkan semua mesinnya. Dia juga menggunakan zombie sebagai lawan bertanding. Kemudian dia membuang daging agak jauh untuk menarik zombie keluar, kemudian dia pergi dengan truk perisainya. Menggunakan radio truk, tentera menghantar mesej kepadanya tentang potensi tangkapan, dan Reese segera menyediakan senjatanya untuk menembak lelaki kacukan yang masuk dengan basikal. Lelaki itu terhempas dan Reese mengejarnya, menangkapnya dan membawanya ke kubu tentera tempat mereka cuba mencari penawar. Askar membawa lelaki itu pergi tetapi juga mendapatkan zombie yang disimpan Reese di dalam truknya untuk bahan api, menghantarnya ke makmal melalui pengangkutan ulang-alik terowong. Ketua Pakar Bedah menjelaskan bahawa mereka telah menemui lokasi Brock, jadi mereka meminta Reese menangkapnya untuk eksperimen. Dia juga yang membunuh abang Reese, jadi dia mahu membalas dendam dan dibayar dengan lebih banyak ubat antivirus. Tiba-tiba tangan Ketua Pakar Bedah mula bergerak pelik, tetapi dia hanya menyalahkannya kerana kekejangan sementara itu. Grace dan Maxie memandu pergi secepat mungkin, tetapi gigitan itu menyebabkan Grace kesakitan yang tidak tertanggung dan tidak lama kemudian dia menjadi zombie juga. Dia serta-merta mula kehilangannya, jadi Maxie menyuapnya sebotol darah untuk menenangkannya dan memberikannya satu lagi untuk kemudian. Pada ketika itu, kereta mereka dilanggar oleh bahan letupan, menjadikannya terbalik dan menyebabkan Maxie terjatuh. Ternyata Reese, yang datang lebih dekat untuk menangkap mereka hanya terkena bom tangan yang dilemparkan oleh Grace. Reese melindungi dirinya dengan perisainya, yang juga berguna apabila Grace mula menyerangnya dengan pemukul dan pistolnya. Apabila dia kehabisan peluru, Reese memukulnya 2 kali dan menembak untuk menjatuhkannya. Kemudian dia membawanya pergi dengan truknya, tidak menyedari dia meninggalkan Maxie di belakang. Sementara itu di makmal, ia mendedahkan bahawa Ketua Pakar Bedah sangat menyakitkan subjek untuk eksperimennya. Selepas mengejut seorang wanita, dia memasukkan batang logam ke dalam hidungnya dan mengeluarkan sekumpulan cecair, yang kemudiannya disuntik ke lengannya. Dia sudah dijangkiti, dan dia telah menggunakan suntikan sementara ini untuk menghentikan transformasinya. Tiba-tiba pintu terbuka dan kolonel serta seorang lagi askar menangkap pakar bedah itu. Askar itu cuba menangkap pakar bedah, tetapi kolonel menembaknya, mendedahkan dia juga dijangkiti dan bekerjasama dengan pakar bedah untuk mencari penawar. Kembali ke Reese, dia memandu pergi apabila tiba-tiba Grace bangun dan memegang leher Reese dengan kakinya. Dia mula hilang kawalan jadi Reese menolaknya dan mengambil pistolnya, tetapi Grace meminum botol darah itu dan bertenang. Reese menyedari dia juga kacukan dan segera menyingkirkannya. Beberapa saat kemudian mereka sampai ke makmal, tetapi apabila askar cuba menangkap Grace, dia mula melawan sehingga seorang askar berjaya menjatuhkannya. Grace masih hilang kawalan, jadi Reese menyuapnya sekali lagi dengan botol darah, menenangkannya sebelum dia dihantar ke makmal. Selepas itu Reese pergi, tetapi tidak lama kemudian truknya tersangkut. Dia memeriksa zombie bahan bakarnya dan mendapati makhluk itu tidak responsif, jadi dia cuba memberinya sedikit daging tetapi tidak berhasil.
Kemudian Reese membuang zombie itu dan mengangkat sudu dengan daging, dengan harapan bau itu akan menarik zombie lain. Tidak jauh dari situ, seekor zombie jatuh ke dalam perangkap dan bergerak tanpa menyedari Maxi mengekorinya secara diam-diam. Sebaik sahaja zombie itu menemui truk itu, Reese menembaknya dan menyambungkannya ke kenderaannya untuk pergi akhirnya, tanpa menyedari bahawa Maxi telah melompat di belakang truknya. Seterusnya Reese memandu ke gudang tentera, di mana askar menggunakan zombie untuk menghidupkan mesingan yang menembak jatuh mana-mana zombie yang berani mendekat. Pekerja gudang menyerahkan kotak untuk dihantar ke makmal, nasib baik Maxi bersembunyi di bawah truk sebelum mereka dapat melihatnya. Di makmal, Grace bangun dan berasa ngeri apabila mendapati subjek ujian dibunuh untuk eksperimen. Pakar bedah itu sedang tidur, tetapi tangannya bergerak sendiri dan menumbuknya bangun. Tangan itu terus berjalan, menyerang pakar bedah kerana dia perlu mempertahankan dirinya dari anggota badannya sendiri. Apabila dia berjaya menangkap tangannya di antara kakinya, dia menggunakan pita untuk memegangnya di sana, kemudian dia mula mengeluarkan lebih banyak cecair hibrid untuk mendapatkan suntikan lain. Pada sebelah petang, Reese kembali ke pangkalannya dan membuang sedikit daging untuk mengalihkan zombie dari pagarnya supaya dia boleh masuk ke dalam. Apabila zombie cuba untuk kembali, Reese menghidupkan beberapa lampu yang sangat terang untuk menghalang mereka. Sebaik sahaja dia pulang ke rumah, dia membuka kotak penghantaran yang mereka berikan kepadanya dan mendapati peranti pelik di dalamnya. Selepas itu dia memutuskan untuk mengakhiri hari itu dengan pita relaksasi, namun kuasa tiba-tiba padam. Reese keluar untuk membetulkan penjana dengan cepat, dan apabila dia kembali ke biliknya, dia disingkirkan oleh Maxi. Keesokan paginya, Reese bangun dalam keadaan terikat, dan Maxi segera mengacukan senjatanya kepadanya, menuntut untuk dibawa kepada Grace. Maxi membawa Reese ke truk dan selepas mengambil pistolnya, dia menyuruhnya memandu melalui pintu pagar dan bukannya membukanya dengan betul. Dalam perjalanan ke makmal, Reese menunggu Maxi terganggu dan menarik tuil yang menendangnya keluar dari kereta. Kemudian dia dengan pantas menembaknya dan mengikatnya untuk memastikan dia terkawal sepanjang perjalanan. Apabila mereka akhirnya sampai ke makmal, pakar bedah sedang sibuk membunuh hibrid lain jadi dia menghantar kolonel sebaliknya. Seorang askar mengambil Maxi dari truk dan menyebut dia akan berakhir di dalam tong yang membuatkan Reese curiga dan dia menuntut penjelasan, tetapi kolonel hanya menyuruhnya pergi. Reese berpura-pura untuk kembali ke truknya tetapi dia benar-benar meraih senjatanya untuk menembak semua orang dan memberi kolonel beberapa tendangan sebelum menyelamatkan Maxi dan menghalau. Semua ini dilihat oleh Grace pada kamera keselamatan makmal. Beberapa saat kemudian, sebuah truk tentera mengejar Reese di jalan raya. Tentera tidak lama kemudian melepaskan tembakan, jadi Maxi mengambil senjata dan menembak ke belakang, menghalang mereka. Selepas beberapa bergelut Reese akhirnya berjaya mengaktifkan penggalak kereta, yang membolehkan mereka untuk mendapatkan kelajuan yang hebat dan melarikan diri daripada askar. Malangnya truk tentera itu ternyata mempunyai sistem nitro yang sama dan cepat mengejar mereka. Maxi menarik tuil untuk menendang dirinya keluar sejurus sebelum askar menembak jatuh truk dan Reese pengsan. Apabila dia bangun, Reese mendapati dirinya terikat pada pokok dan kolonel terus menembaknya untuk berseronok sambil memanggilnya pengkhianat. Terdapat gerombolan zombie menghampiri, jadi kolonel dan orang-orangnya pergi, meninggalkan Reese untuk dimakan. Hanya dalam beberapa saat, zombie mengelilingi Reese, jadi dia menggunakan semua latihan hariannya untuk memastikan kakinya tegak dan jauh dari jangkauan. Malangnya dia letih dan kesakitan, jadi akhirnya dia kehilangan kekuatan dan kakinya jatuh. Zombie akan menggigitnya apabila tiba-tiba mereka membeku, ternyata Maxi telah membawa Barry dan Brock, yang mengawal zombie dengan kuasanya. Reese pengsan lagi dan bangun kemudian diikat di pangkalan Barry, tempat Brock menyimpan beberapa zombie sebagai tentera peribadinya. Barry memukulnya kerana apa yang dia lakukan kepada Grace, tetapi memandangkan Maxi berkata dia menyelamatkan nyawanya, dia akan memastikan Reese hidup buat masa ini. Brock masih marah walaupun dan menangani Reese ke tanah untuk mengancamnya, menyebabkan Reese bersetuju untuk bekerja untuk mereka. Keesokan harinya, kumpulan itu pergi ke gudang, di mana Reese berkongsi semua yang dia tahu tentang keselamatan mereka. Dia juga menjelaskan dia tidak tahu mereka membunuh subjek ujian, jika tidak dia tidak akan membawa mereka ke makmal. Apabila Brock menjadi terlalu agresif, Barry menenangkannya dengan sebotol darah. Kemudian Brock menggunakan keupayaannya untuk mengawal zombie yang disambungkan ke mesingan, yang segera mencuri pistol dan membunuh pengawal di pintu depan.
Selepas itu kumpulan itu masuk ke dalam dan cepat menangkap semua pekerja dengan bantuan zombie, tetapi Reese hanya boleh merenung terkejut apabila dia mendapati lelaki yang dibawanya pada hari lain di dalam tong. Marah, dia memukul seorang saintis untuk mendapatkan jawapan dan dia berasa ngeri apabila mengetahui bahawa selepas pakar bedah mengekstrak cecair untuk serum, mereka mengisra badan untuk membuat ubat antivirus. Reese yang meluat menembak saintis itu berulang kali, kemudian menumbuk Barry dan menuntut untuk dibawa ke makmal supaya mereka boleh membunuh mereka semua. Beberapa saat kemudian, pasukan itu tiba di makmal dan berpura-pura mereka telah membawa Brock sebagai banduan. Mereka juga menghantar 2 zombie ke dalam melalui ulang-alik terowong seolah-olah mereka lebih banyak subjek ujian. Apabila 3 askar keluar, Brock mengaktifkan kuasanya dan membuat zombie di dalam mula melawan pengawal sebelum mengaktifkan 2 bom tangan. Kemudian truk Reese dibuka untuk mendedahkan Maxi dengan mesingan dan seluruh pasukan melepaskan tembakan untuk membunuh askar. Melihat ini pada kamera keselamatan, Kolonel menekan butang untuk menutup pintu depan tetapi Barry segera merampas mekanismenya untuk membuatnya tersekat. Selepas itu mereka menghantar 2 zombie yang dilitupi bom tangan untuk terus membersihkan jalan masuk dan Maxi mengikut mereka. Melalui ulang-alik terowong manakala Brock, Barry, dan Reese melalui pintu depan. Tidak lama kemudian Maxi menjumpai lubang dan merangkak melaluinya sehingga dia menemui lelaki yang menjaga kamera keselamatan, jadi dia dengan cepat membunuhnya dan membuka semua pintu makmal dalaman. Kini ketiga-tiga mereka boleh pergi lebih jauh ke dalam makmal, dan mereka membunuh beberapa askar sebelum melepaskan beberapa zombie dari sangkar. Brock dapat merasakan Grace di sebalik pintu terakhir yang masih terkunci, tetapi Reese meraba-raba panel kawalan sehingga dia membukanya, walaupun dia secara tidak sengaja memukul Barry dengan kabinet dalam proses itu. Seterusnya Brock bergerak ke hadapan dengan zombie tetapi pintu segera ditutup di belakang mereka, mendedahkan ia adalah perangkap. Pada masa itu, pakar bedah mengeluarkan zombie cyberang yang kuat, yang dikawal oleh peranti yang dipakai oleh pakar bedah pada badannya. Brock menghantar zombinya selepas itu, tetapi cyberang itu terlalu kuat dan cepat membunuh mereka semua, jadi Brock terpaksa melawannya sendiri. Malangnya dia juga tidak cukup kuat dan cyberang dengan cepat mengalahkannya, tetapi apabila ia hampir membunuhnya, tangan pakar bedah mula bertindak semula. Ternyata Grace juga mempunyai kuasa dan dia menggunakannya untuk mengawal tangan, menjadikannya menumbuk pakar bedah berulang kali. Kerana pautan peranti, cyberang melakukan perkara yang sama kepada dirinya sendiri, dan Brock menggunakan peluang untuk menghancurkan kepalanya. Grace juga mengawal 2 zombie untuk membantunya menyerang pakar bedah, kemudian dia membuatkan tangan itu mula mencekik lelaki itu. Bagaimanapun, pakar bedah itu menggunakan tangannya yang sebelah lagi untuk mencapai batang besinya dan merempuh Grace, menyebabkan dia pengsan. Kemudian cyberang itu pulih dan menyemat Brock ke dinding. Sementara itu Kolonel tiba dengan Maxi sebagai tebusannya dan membuatkan Barry dan Reese melepaskan senjata mereka. Kemudian Kolonel memukul Maxi dan menembak Barry, yang masih hidup tetapi dalam kesakitan yang mengerikan. Reese mengaktifkan kabinet sekali lagi untuk memukul Kolonel, kemudian dia mula melawannya tangan ke tangan. Lelaki itu bertukar-tukar beberapa pukulan tetapi apabila Reese hampir mendapat kelebihan, Kolonel menggunakan kabinet untuk menjatuhkannya. Barry cuba merangkak untuk mencapai senjatanya, tetapi Kolonel melihatnya dan mengangkatnya untuk mencubit lukanya. Apabila Barry berjaya menanduknya, Reese menangkap Kolonel dari belakang, hanya untuk Kolonel mengatasi Reese dan mula menumbuknya. Syukurlah Barry menyelamatkannya dengan mengaktifkan kabinet sekali lagi. Kolonel ditolak tetapi dia tidak berputus asa, tetapi apabila dia hendak menembak Reese, Brock mencabut wayar dari bekalan elektrik dan mengelik cyberang, menyebabkan kuasa terputus. Semasa Kolonel menembak dalam kegelapan, komputer mengaktifkan kuasa kecemasan, dan Maxi muncul di sebelah Kolonel untuk meletupkan kepalanya. Semasa pakar bedah membuat panggilan untuk sandaran, pasukan itu bersatu semula dengan Brock, yang telah menjadi gila dan cuba menyerang Maxi. Gadis itu segera masuk ke dalam sangkar untuk keselamatan dan lelaki itu berlari kembali ke koridor, menutup pintu. Mereka menyedari semua botol darah retak, tetapi syukur ada peti sejuk di dalam bilik yang dipenuhi dengan beg darah. Dengan pantas membuka pintu, Barry menembak Brock untuk menolaknya dan Reese meluru masuk, hanya untuk tergelincir pada darah. Apabila dia sampai ke peti sejuk sudah terlambat, Brock telah melompat ke atas Barry dan menggigitnya. Reese tergesa-gesa menolaknya dan Maxi membuka beg darah di mukanya, akhirnya menenangkannya.
Selepas itu kumpulan itu terus bergerak, hanya untuk menemui pakar bedah yang pergi dalam pengangkutan ulang-alik terowong bersama Grace. Pada ketika itu, bom tangan yang ditinggalkan oleh pakar bedah meletup dan pasukan itu cedera teruk, tetapi tiada siapa yang mati. Pada kamera keselamatan, Reese melihat pakar bedah pergi dengan sandaran yang baru tiba, tetapi tiba-tiba skrin menjadi hitam dan komputer mengumumkan permulaan urutan pemusnahan diri sambil mengunci semua pintu. Hanya tinggal 30 saat lagi dan Barry sudah bertukar menjadi zombie, jadi Brock membuat rancangan. Dia menghubungkan Barry ke komputer dan kemudian meletakkan Reese dan Maxie ke dalam pesawat ulang-alik terowong yang diaktifkan oleh Barry dengan bahan api nafasnya. Kedua-dua mereka keluar tepat sebelum makmal meletup, membunuh Barry dan Brock. Reese menjumpai sebuah motosikal dengan zombie yang dipasang, jadi dia mengambil mayat seorang askar untuk memberi makan kepada makhluk itu dan menggerakkan kenderaan itu. Sementara itu, pakar bedah dan anak buahnya pergi ke pangkalan Reese untuk mencari kotak dengan peranti itu. Mereka memaut Grace ke meja dan kemudian menyambungkan peranti itu ke hidungnya dan pakar bedah, yang mula memindahkan semua darah Grace terus ke dalam badan pakar bedah. Kerana berasa curiga, seorang askar memeriksa lengan pakar bedah dan melihat dia digigit, tetapi sudah terlambat, pakar bedah itu juga telah menjadi hibrid. Dia segera menembak kedua-dua askar, dan pada masa Reese dan Maxie tiba, mereka hanya melihat Grace. Semasa Maxie bersedih untuk adiknya, pakar bedah mengejutkan Reese dari belakang dan menanduknya untuk menjatuhkannya. Kemudian pakar bedah mengheret Maxie ke dalam sangkar sebelum dia mula melawan Reese tangan ke tangan, menggunakan kekuatan baharunya untuk mengalahkannya sambil mengejeknya kerana tidak mengesyaki apa-apa selama setahun penuh. Tidak lama kemudian pakar bedah itu berjaya mengatasi Reese dan bersedia untuk menghancurkan tengkoraknya, tetapi pada masa itu Grace bangun dan menikamnya dengan sekeping logam. Kemudian dia menggunakan kuasa hibridnya sendiri untuk mengoyakkan pakar bedah itu. Apabila dia selesai, dia cuba menyerang Reese, tetapi mujur dia menjumpai beg darah yang disimpannya di dalam rompinya dan meminumnya, dengan cepat menenangkan diri. Semasa Grace bertemu semula dengan kakaknya, Reese menyedari bahawa pakar bedah itu masih hidup walaupun badannya terbelah dua, jadi dia menembaknya di kepala untuk membunuhnya untuk selamanya. Kemudian Reese mula batuk, tetapi apabila dia melihat ubat, dia teringat kekejaman dan membuangnya. Dia memutuskan untuk memadam sendiri atas dosanya, tetapi apabila dia mengangkat pistolnya, Grace menghalangnya. Maxie memberitahu dia untuk makan ubat juga supaya dia boleh terus bergaduh dengan mereka, dengan cara itu dia boleh menghapuskan dosanya dengan membantu orang. Reese bersetuju dan mengambil ubat.